Selamat pagi semua. Selamat datang ke kelas matematik kali keempat. Hari ini kita akan buat dua kerja rumah. Okay, kerja rumah yang pertama, brain warm up exercise. Okay, saya sudah selit ke dalam buku latihan matematik 2 semua. Okay, siapa yang sudah dapat, boleh cuba buat sekarang. Okay, ada sedikit pembetulan di sini, iaitu pada soalan ke-5. Okay. Sila tukarkan 27 kuasa kurungan. Okey, tukarkan, tutupkan. Okey, jadi cuba kamu tulis mana-mana bentuk indeks yang mendapat jawapan 2561. Okey, itu soalan dia. Okey, jadi siapa yang belum dapat edaran ini is okay. Okay, kita boleh terus tengok kerja rumah kedua. Sebelum kita buat kerja rumah kedua, marilah kita belajar dulu. Okay, dan cuba faham apakah soalan problem solving, soalan kebat yang ada dalam bab 1. Okay, setelah kamu sudah biasa dengan asas-asas, okey, sekarang kita tengok satu soalan yang sebelum ini kita sudah bincang, iaitu latihan 1.2G nombor 1. Okey, ini dia adalah tentang menilai hitung. Okey, so dia mesti kena ada step. Okey, jadi kalau step, okey, kita boleh tukarkan kepada bentuk punca and then kita tekan kalkulator. Okay, jika soalan dia hitungkan nilai tanpa menggunakan kalkulator, okay, kita boleh terus tukar kepada bentuk indeks. Okay, dan di sana lagi cepat kita boleh dapat jawapan. Okay, so kita dah tengok di sini 243. Okay, kita sudah biasa dengan nombor ini. Jika kamu sudah familiar dengan asas 3, dia adalah 3 kuasa 5. So, kita boleh tukarkan dia kepada bentuk indeks 3 kuasa 5. And then 1/5 kita tulis di luar kurungan. So, 3 ada 2 kuasa, 5 di dalam kurungan, 1/5 di luar kurungan, kita boleh darab. Okay, kita boleh terus dapat 3. Ini lagi cepat. Tapi kita kena biasakan diri dengan nombor-nombor ini. Dan kita boleh terus tukar kepada bentuk indeks. Okay, jadi yang semua B, C di sini pun bolehlah apabila kita sudah mahir. Okay. Okay, jadi hari ini kita hanya bincang 4 soalan saja. Okay, dan 4 soalan ini dia boleh combine dengan banyak tajuk yang kita sudah belajar sebelum ini. Yang pertama, dia melibatkan penukaran nombor kepada faktor-faktor dia. 3 nombor perdana, so tak apa. 12, apakah faktor dia? 1 kali 12, 3 kali 4 atau 6 kali 2. Kita akan tuliskan kepada faktor dia supaya daripada nombor faktor itu kita boleh combine dengan nombor lain. Okay, yang kedua, hitungkan nilai X bagi persamaan ini. Okay, 1 kita boleh tukar kepada 3 kuasa kosong. Okay, dan untuk soalan ini, kalau kita tak nak tukar kepada 3 kuasa kosong, kita pun boleh selesaikan. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay, nombor 3. Okay, di sini cari nilai X yang mungkin. Kita boleh nampak semua adalah asas yang serupa. Jadi, kita boleh gabungkan 3X kuasa 2 darab 3 kuasa 2X. And then kita akan bandingkan kuasa dia. Kita akan dapat satu persamaan kuadratik. So, di sini dia sudah boleh gabungkan ke tajuk persamaan kuadratik. Yang keempat, dia gabung dengan tajuk persamaan serentak. Jadi, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita akan tengok macam mana prior knowledge faktoran membantu kita menyelesaikan soalan ini. Yang pertama, hitungkan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, hitung nilai mesti tukar kepada nilai sebenar. Jadi first, saya akan cuba tukarkan 12 dan 6 supaya
tukar kepada bentuk faktor-faktor yang mempunyai nilai asas 3. Jadi 12, kalau saya nak pecahkan dia kepada 3, saya boleh tukar kepada 3 kali apa dapat 12? 4. Okey, 4 saya boleh cari lagi faktor dia 2 dengan 2. Jadi saya boleh tukarkan 12 bersamaan dengan 3 kali 2 kali 2. Okey, yang pertama. 6 pula. Okey. Okey, 6 pula. Saya nak tukarkan dia kepada 2 kali apa? 2. Kenapa saya pilih 3? Sebab saya nak gabungkan dengan nilai punca kuasa 3 di depan. Okey, jadi saya akan terus tulis dalam bentuk ini. Okey, per. Kenapa? Sebab sini ada bahagi. Jadi saya terus tukarkan dia kepada bentuk ini. So, saya akan dapat bentuk yang pertama adalah seperti ini. Kemudian saya akan cuba kembangkan, hilangkan kurungan supaya saya boleh gabungkan semua asas 3 dan gabungkan semua asas 2. Okey, jadi 3 ada 2 kuasa, 1 dalam kurungan, 3/2 di luar, darab, saya akan dapat ini. So, di sini saya sudah nampak jelas ada 2 kategori. Yang pertama, asas 3. Yang kedua, asas 2. So, saya boleh terus combine. Okey, 1/2 tambah 3/2 tolak 1. 1 ini saya terus tukar kepada 2/2 supaya saya boleh terus darab nilai atasnya. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tolak 2, 2. Jadi jawapan kita 2/2 bersamaan dengan 1. Sama juga dengan 2, 3/2 tambah 3/2 tolak 1/2. Saya boleh terus selesaikan nombor atas. 3 tambah 3, 6. 6 tolak 2, 4. 4 bahagi 2, 2. Jadi saya dapatlah 3 kuasa 1 kali 2 kuasa 2. Belum siap sebab hitung nilai mesti tukar kepada nilai sebenar. So, itulah jawapan kita. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Okey. Okey, di sini saya tahu 3 kita boleh gabung. 9 kita boleh tukar kepada 3 kuasa 2. 1 kita boleh tukar kepada 3 kuasa kosong. Kemudian kita boleh bandingkan kuasa dia. Okey, di sini saya tunjukkan satu lagi cara. Okey, bila kita tulis dalam bentuk pecahan, okey, bahagi saya boleh tulis kepada per. Saya tak payah tukar ini kepada 3 kuasa kosong. Sebab apa? Saya boleh terus darabkan 1 kali 3 kuasa 4. Saya dapat persamaan ini. Okey. Jadi bila saya sampai tahap ini, 3 kali 3 kuasa X kali 3 kuasa 2X tambah 10, saya boleh combine. Jadi tulis 3 sekali kuasa dia, X tambah 2X tambah 10. Selesaikan, saya dapat ini. So, sekarang saya sudah dapat asas yang sama. Saya boleh bandingkan kuasa dia. So, cari sahaja nilai X. Okay, X sama dengan negatif 6 bahagi 3. Maka X adalah negatif 2. Okay. Okay, kita tengok nombor 3 yang berkaitan dengan persamaan kuadratik. Okay, ini selesaikan seperti biasa. Di sini tengok, hitungkan nilai-nilai X. Apa maksud dia? X lebih daripada 1. Okay. Jadi first step kita gabungkan dulu dua indeks ini dengan asas yang serupa. 3 kuasa dia kita boleh tambah. So kuasa asas 3 sama. Kita boleh bandingkan kuasa dia. Okay, so ini kita boleh terus tukar kepada bentuk persamaan am kuadratik. Apakah persamaan am kuadratik? Okay, yang berwarna kuning ini.
Nilai kuasa tertinggi ialah 2. Okey. Dan di mana persamaan ini hanya melibatkan satu jenis pemboleh ubah. Okey, hanya X sahaja yang ada, tak ada X, Y. Okey, hanya sejenis. Jika dia memenuhi syarat ini, kita namakan dia sebagai persamaan kuadratik. Okey, so kalau persamaan kuadratik, macam mana kita nak cari nilai X? Okey, saya rasa you pernah belajar sebelum ini cara ini. Kan? Okey, jadi di sini kita akan cari faktor untuk AX kuasa 2. Iaitu X kali X. Kita akan cari faktor untuk 15. 1 kali 15 atau 5 kali 3. Jadi saya akan guna 5 kali 3. Susun macam ini. Kemudian saya akan uji supaya darab silang mereka akan dapat BX. Iaitu positif 2X. Okay, jadi saya akan darab silang. X darab 3. Tulis 3X di sini. X darab 5, tulis 5X di sini. Okay, jadi sekarang saya akan fokus kepada bahagian ini. Okay, saya akan fokus kepada bahagian ini. Apa 5X? Macam mana 3X saya dapat positif 2Y? Saya akan dapat positif 5X tolak 3X dapat 2X. Jadi tambah tolak ini sangat penting supaya saya boleh bawa ke belakang. So di sini saya sudah dapat jawapan saya. X tambah 5X tolak 3. Okey, sebelum saya terus guna jawapan ini, kita kena semak dulu. Okey, adakah X kali X saya dapat AX kuasa 2? Ya, betul. Adakah C positif 5 darab negatif 3 saya dapat C negatif 15? Ya, betul. Jadi dia memenuhi semua syarat ini, barulah saya boleh tulis X tambah 5 kurungan X tolak 3 kurungan bersamaan dengan kosong. Apakah maksud ini? Maksud dia X tambah 5 bersamaan dengan kosong atau X tolak 3 bersamaan dengan kosong. Jadi di sini kita ada dua jawapan X. X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 3. Jadi dia ada dua kemungkinan bagi X. Okay, kita tengok soalan terakhir, persamaan serentak. Ada banyak bentuk persamaan serentak. Nanti kita boleh tengok dia adalah bentuk soalan situasi, okay, ataupun soalan macam ini. Okay. Okay, kita tengok ada dua persamaan. Yang pertama 8193 kita boleh tukarkan semua kepada nombor asas 3. 84 128 pula kita boleh tukar kepada nombor asas 2. Jadi first kita tukar dulu. Okey, kemudian kita gabungkan. Kita akan dapat ini. Okey, 3 asas sama, kita terus banding, kita dapat. Okey, ini. Okey, untuk soalan ini, persamaan yang pertama, dia hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. So, dia sangat senang, kita boleh terus dapat nilai X. Okay, jadi nilai X ini sebagai jawapan dan juga sebagai persamaan satu yang kita boleh guna untuk gantikan ke persamaan kedua. Okay, daripada persamaan kedua, saya ringkaskan dulu. Semua tukar kepada asas 2, saya akan dapat ini. Okay, dan kurungan ini sebenarnya maksud dia darab. Okay, jadi saya akan dapat ini. Okey, jadi semua asas yang sama saya gabung. Okey, asas sama, saya bandingkan kuasa dia, saya dapatlah persamaan kedua. Okey, jadi gantikan persamaan satu ke dalam persamaan kedua. Saya boleh dapat ini. Okey, 6 dipecahkan kepada 6 bahagian, setiap bahagian akan dapat 1. Okey, so bila saya sudah ganti, saya sudah dapat satu persamaan ini hanya satu pemboleh ubah, iaitu Y. Saya terus selesaikan dia, saya akan dapat jawapan untuk nilai Y. Jadi Y saya dapat negatif 2.
So, persamaan serentak saya akan dapat nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y. So, kesimpulannya jawapan X saya 1/6, Y negatif 2. So, di sini saya contoh. You boleh nampak lebih banyak persamaan serentak. Okay, yang kita hanya apply sahaja knowledge yang kita belajar pada tahun-tahun sebelum ini. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya ulang kerja rumah 1. Okay, buatlah latihan brain warm up exercise. Kalau tak ada, okay, boleh terus buat kerja rumah 2. Okay, buat kerja rumah 2 di buku kerja 1, muka surat 10, 11 dan 12 sahaja. Kita akan bincang soalan ini pada esok. Okay, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.